ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, kita sambung semula bacaan kita kepada kitab Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Kita berhenti pada kuliah minggu lepas pada muka surat 39. Kita telah selesai martabat pertama dalam menafsirkan Al-Quran, iaitulah berdasarkan perkataan Buya Hamka di dalam kitab tafsir ini. Dia kata martabat pertama dalam menafsirkan Al-Quran iaitulah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Dia sebut dalam kitab tafsir ini menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Sekalipun kalau ikut susunan yang disebut oleh ramai di kalangan ulama, iaitulah martabat pertama menafsirkan Al-Quran iaitulah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kerana ada di dalam Al-Quran tu ada perkara yang mubaham pada satu tempat, akan tetapi dia mufassal. Dia dalam satu tempat Al-Quran sebut secara mubaham, secara tidak jelas, tetapi dijelaskan dalam ayat yang lain. Ada macam tu. Selepas menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, baru datang tafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Kalau ikut susunan ramai yang disebut oleh para ulama lah, itu susunan. Tapi Buya Hamka tak apa yang tu, tetapi Buya Hamka barangkali Buya Hamka dalam kitab tafsir ni dia kata yang pertama sekali menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah. Tapi kalau kita faham cara dia cerita tu, dia masukkan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tu dalam kategori itu. Dia masukkan macam tu. Itu kategori pertama di sisi Buya Hamka. Sekarang ni kata dia, kita tengok muka surat 39, kata qala al-muallif, kata Buya Hamka, adapun martabat yang kedua ialah perkataan sahabat-sahabat Rasulullah. Yakni kita menafsirkan Al-Quran berdasarkan perkataan-perkataan para sahabat. Yakni generasi yang hidup di zaman penurunan Al-Quran. Mereka melihat ketika Al-Quran itu turun bagaimana. Ketika mereka melihat ketika ayat itu turun, apa situasi dia. Macam saya sebut kepada tuan-tuan sebelum ni, seorang anak dengan seorang ayah. Hari itu hujan, ayah dia tak bagi keluar main. Ayah dia kata dekat anak dia, jangan hampa keluar sama sekali. Aku larang sama sekali. Ayah dia cakap macam tu saja. Tapi pada hari-hari yang lain, ayah dia tak ada masalah pun anak dia main. Jadi anak dia faham, ketika ayah dia melarang bermain, ketika itu disebabkan hujan, kilat, ribut petir apa semua, sebab tu ayah dia tak bagi. Bukan maksud tak bagi terus. Tapi perkataan si ayah tu kalau dipindahkan kepada orang lain, kata anak dia keluar rumah, anak dia bagi tahu kat kawan-kawan dia, ayah aku tak bagi, sungguh aku bermain. Si kawan tu faham apa? Dia kawan tu faham ayah kawan dia ni tak bagi langsung bermain. Tapi sebenarnya ketika si anak tu bagi tahu kat kawan, adakah itu yang dia maksudkan? Barangkali dia hanya cerita ayah dia tak bagi main, tapi dia tahu ayah dia tak bagi main tu disebabkan hujan. Kenapa dia tak terang sebab hujan? Barangkali disebabkan tak ada keperluan. Kan? Jadi faktor-faktor sebab tu penafsiran Al-Quran yang paling baik adalah penafsiran Al-Quran oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerana mereka hidup di zaman penurunan Al-Quran. Mereka hidup di zaman penurunan Al-Quran. Sebab itulah penting asbabun nuzul, penting asbabul wurud dalam nak memahami hadis, penting memerhatikan perkataan para sahabat dalam nak memahami sesuatu ayat Al-Quran. Ini penting. Adab, disiplin dalam nak memahami ayat Al-Quran. Kemudian kata Buya Hamka lagi, memahami suasana tu penting sangat. Memahami suasana tu teramat penting. Bila dalam semua bab, bukan sahaja dalam bab memahami ayat Al-Quran, bahkan sebenarnya dalam semua bab sebenarnya. Cuba tuan-tuan bayangkan, dalam fiqh, kalau kita bercakap tentang fiqh, ada perbezaan antara aurat wanita merdeka dengan wanita hamba, betul? Dalam fiqh Islam ni dia ada hamba, dia ada orang merdeka. Aurat bagi hamba tak sama dengan aurat
orang merdeka. Kalau kita bercakap dari sudut perempuan, orang wanita merdeka, aurat dia semua kita sedia maklum. Seluruh tubuh badan melainkan muka dan tapak tangan. Hamba, apa aurat dia? Apa batas aurat seorang perempuan hamba? Sebahagian orang dia tersalah faham. Sebab apa? Kerana dia tak baca betul-betul dulu. Lalu biasanya benda yang tersebar tu benda yang pelik. Biasanya macam itulah. Lalu ramai orang bercakap wanita hamba ni aurat dia di antara pusat dan lutut. Wanita hamba aurat dia antara pusat dan lutut. Cuba bayangkan. Lalu disebabkan maklumat yang tak cukup tentang aurat wanita hamba, sebahagian orang dia gopoh, dia sebut tengok wanita hamba. Cuba bayangkan macam mana wanita hamba aurat di antara pusat dan lutut. Maknanya zaman Nabi, sebahagian orang kata zaman Nabi, hamba ni keluar di jalan ni pakai tutup antara pusat dengan lutut ya. Pakai kain bawah atas pusat, tutup sampai lutut. Dada terbuka. Sebahagian orang dia faham macam tu. Tapi bila kita semak sebenarnya tak sebegitu. Sebab tu penting kita mengaji agama ni, tuan-tuan mengaji tafsir ni. Dalam banyak perkara berhati-hati, jangan cepat beri komen dan pandangan. Semak terlebih dahulu, baru kalau kita dah puas hati dengan semakan kita, baru kita buat keluar pandangan. Cuba kita bayangkan, sebenarnya aurat hamba, dikatakan aurat hamba di antara pusat dan lutut, itu ijtihad para ulama. Bukan datang daripada Al-Quran dan hadis. Para ulama fiqh, ulama mazhab tu berbeza pandangan mereka batas aurat bagi hamba. Sehingga kan para ulama di dalam mazhab Syafi'i, bahkan Al-Imam Nawawi itu sendiri mempertahankan aurat seorang hamba adalah sama seperti aurat wanita hamba adalah sama seperti aurat wanita yang merdeka, iaitulah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Itu Nawawi pertahankan, menunjukkan isu aurat hamba ni isu yang tak sepakat, ulama tak sepakat, berbeza pandangan ulama ni. Kemudian andaikan katakanlah kita ambil pandangan ulama yang kata aurat wanita hamba ni di antara pusat dan lutut. Apakah itu bermaksud orang perempuan hamba boleh keluar rumah tanpa pakai baju? Itukah maksud dia? Mustahil. Bukan setakat aurat pusat dengan lutut ni, bukan setakat wanita hamba, bahkan orang lelaki pun apa aurat orang lelaki? Pusat dengan lutut. Boleh tak seorang lelaki pergi pekan kuliah ni pakai kain tak pakai baju? Boleh pakai? Boleh pakai? Tak boleh, mustahil. Walaupun itu kita tahu aurat kita, tapi katalah main masjid, saya mengajak tuan-tuan pakai selok takat pusat, tutup lutut. Macam mana? Tuan-tuan nak main mengaji dengan saya? Tak main. Orang yang berakal dan waras cara berfikir, dia tak akan dapat terima benda tu. Apatah lagi kita boleh katakan suasana itu di zaman Rasulullah. Mustahil sama sekali. Apatah lagi bukan sekadar itu. Ayat Al-Quran, cuba tengok ayat Al-Quran kata. Ayat Al-Quran kata wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguhnya wanita yang beriman itu lebih baik untuk kamu jadikan isteri berbanding wanita yang bukan wanita yang beriman. Wala amatun mu'minatun, dan hamba wanita yang beriman itu lebih baik kamu jadikan dia sebagai isteri berbanding wanita musyrik yang tidak beriman tu, walau a'jabatkum, sekalipun wanita musyrik itu kamu berkenan kat dia. Quran kata wanita yang beriman sekalipun hamba lebih baik. Cuba bayangkan, adakah Al-Quran suruh lelaki muslim berkahwin dengan orang perempuan hamba yang berjalan di tepi-tepi jalan tak pakai baju? Adakah munasabah perkara tu? Tak munasabah sama sekali. Sebab tu penting memahami perbahasan fuqaha, memahami ayat Al-Quran, bahkan memahami perbahasan fuqaha konteks zaman tu macam mana. Tak boleh kita berdasarkan kita baca teks lalu kita gopoh-gapah mengeluarkan statement. Tak boleh sama sekali. Kita akan salah, kita akan terpesong, kita akan salah sama sekali. Jadi benda ni penting, memahami apa-apa teks, terutamanya ayat Al-Quran dan hadis. Terlebih dahulu mestilah kita fahami suasana ketika penurunan wahyu, sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka generasi yang paling memahami
maksud yang dikehendaki oleh sesuatu ayat Al-Quran, tidak ada generasi lain melainkan generasi sahabat. Sebab tu Buya Hamka kata adapun martabat yang kedua, yang ini martabat dalam menafsirkan Al-Quran, ialah perkataan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia lagi, tentu sahaja sesudah mencari penafsiran dari As-Sunnah, kita mencarinya pada pendapat dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah, sebab sudah nyata bahawa mereka hadir di hadapan Rasulullah ketika ayat diturunkan. Macam saya terang tadilah, ketika ayat diturunkan mereka tahu apa maksud ayat, apa suasananya, maka dah tentulah mereka lebih memahami maksud yang dikehendaki oleh sesuatu ayat Al-Quran. Dan lagi, mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, yakni asbabun nuzul. Mereka tahu sebab turun ayat. Sebab-sebab turun ayat itu tidak adalah jalan yang jelas dan nyata untuk ditempuh. Dengan memahami, dengan mengetahui sebab penurunan ayat, penurunan sesuatu ayat merupakan satu-satunya jalan yang jelas untuk kita tempuh jalan tu dalam memahami ayat Al-Quran. Kemudian itu, sehabis mengetahui turunnya ayat, tentu disedari pula bahawa ayat ini akan berlaku terus-menerus di dalam hal yang sama, yakni illahnya. Di sinilah timbul satu ungkapan ahli-ahli fiqh dan usul fiqh. Maksudnya, kalau kita tahu sebab penurunan ayat, maka mana-mana situasi yang datang selepas daripada itu yang memiliki maksud yang sama, maka ayat Al-Quran itu untuk ayat itu, untuk situasi itu. Untuk situasi itu. Iaitulah, kata Buya Hamka, di sinilah timbul satu ungkapan ahli-ahli fiqh dan usul fiqh, iaitulah al-ibarah bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang bermaksud, yang jadi perhatian ataupun yang diambil pengajaran, yang diambil kira itu ialah erti yang umum yang dimaksudkan oleh lafaz, bukan terkhusus kepada sebab mengapa dia diturunkan. Sekalipun sebab itu tidaklah, ataupun sekalipun benda itu taklah betul-betul sama, tapi selagi dia memiliki maksud yang seerti dengan tujuan sebab turun ayat itu, maka diambil hukum ayat tersebut. Kerana sesuatu ayat, al-ibrah bi khusus al-ibratu bi umumil lafzi, sesuatu pengajaran yang diambil daripada ayat Al-Quran adalah berdasarkan keumuman. Kalau ayat Al-Quran kata perintah mengikut Nabi, mestilah dalam bentuk yang umum, mengikut Nabi ke semuanya. Tak boleh hanya khas dalam bab harta rampasan perang saja. Walaupun ayat itu turun sempena harta rampasan perang, tapi perintah mengikut Nabi dalam semua ma'ruf, diketahui Nabi itu diikuti dalam semua hal. Jadi tak boleh kita kata ikut Nabi dalam bab pembahagian harta perang saja, kerana berdasarkan kaedah ni, iaitulah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata-kata sahabat yang khas di dalam menafsirkan Al-Quran itu mengungkapkan makna dan maksudnya hampir sama kedudukannya dengan sunnah Nabi sendiri bila bersangkutan dengan hukum hakam syarak, sebab kita percaya bahawa pada pokoknya tentu sahabat itu menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bila dia dah tafsirkan ayat Al-Quran, terutamanya di dalam bab sabab nuzul, sekalipun sahabat itu tak bagi tahu ini sabab nuzul dia, tetapi bila dia sebut tentang sabab nuzul ayat, biasanya riwayat itu dihukum marfu'. Riwayat itu disandarkan kepada Nabi. Kerana sahabat dia tak akan reka. Sama juga sahabat bila dia cakap tentang hukum ataupun dia bercakap tentang perkara yang mustahil akal boleh faham, sekalipun dia tak sebut Nabi bersabda, tetapi mesti kita faham sahabat itu dapat perkara itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau ada dalil bahawa itu hanyalah pendapat sahabat itu sendiri, tidaklah sama darjat pendapat beliau itu dengan sunnah Rasulullah. Kalau ada bukti perkataan sahabat tu dia sebut kerana ijtihad dia, tak sama kedudukan. Tapi kalau sahabat bercakap tentang sebab wurud, sebab nuzul, sebab turun ayat Al-Quran, mesti kita faham dia ambil daripada Rasulullah. Kalau sahabat tu menerangkan masuk Al-Quran, masuk ayat Al-Quran, dia terang dalam bentuk perkara yang gaib, mustahil diketahui oleh akal manusia melainkan mesti dengan jalan wahyu. Sekalipun sahabat tu tak kata Rasulullah bersabda, mesti kita faham riwayat tu dari Rasulullah. Dia macam tu. Dia nama dia mauqufun sanadan
marfu'un hukman. Benda riwayat yang mauqufun sanadan, dari sudut sanad sahabat tak sebut qala Rasulullah, dia terus tafsirkan, dia terus cerita. Dari sudut sanad berhenti setakat sahabat, tetapi marfu'un hukman, tapi hukum dia marfu'kan kepada Nabi, dia anggap benda tu daripada Nabi. Kerana mustahil sahabat mereka penafsir benda ghaib mustahil sahabat mereka, benda yang berkait dengan sebab nuzul mustahil sahabat mereka, benda-benda yang membabitkan keimanan yang wajib diimani. Bila sahabat tafsirkan ayat Al-Quran, dia sebut perkara-perkara yang membabitkan keimanan, yang tak boleh, tak ada ruang ijtihad. Sekalipun sahabat tu tak sebut Nabi yang bersabda, mesti kita faham perkataan sahabat tu perkataan Nabi, dia ambil daripada Nabi. Dia macam tu. Benda yang macam ni, kategori ni dinamakan sebagai mauqufun sanadan marfu'un hukman. Sanad terhenti setakat sahabat, tetapi hukum dia hukum angkat kepada Nabi. Maksudnya Nabi yang bagi tahu kepada sahabat. Tapi kalau dalam perkara itu perkara yang dibenarkan ruang ijtihad, lalu sahabat dia cakap, dia tak kata qala Rasulullah, maka kita kata itu ijtihad sahabat. Kalau itu ijtihad sahabat, maka dia tak sama dengan sunnah. Dia duduk di bawah. Sekalipun di bawah, tetapi ada nilai yang tinggi kerana yang cakap tu adalah sahabat. Bahkan kata Buya Hamka, kadang-kadang terdapat perlainan, yakni perbezaan pendapat ataupun ra'yi di antara mereka, seumpama perselisihan pendapat mereka tentang nenek lelaki, datuk, apakah dia mendapat waris dari cucunya yang telah mati atau tidak. Seorang datuk, apakah boleh dapat harta pusaka dari cucu dia kalau ada ayah, kan? Kalau ada ayah, datuk dapat ke tidak? Abu Bakar mengatakan nenek mendapat, yang ni datuk, apabila ayah tidak ada lagi. Kata Abu Bakar, kalau ayah tak ada, nenek dapat. Nenek pula apa? Tok dapat. Tok Wan dapat. Sedangkan Ali bin Abi Talib berpendapat bahawa nenek lelaki, yang ni Tok Wan, tidak berkedudukan sebagai Tok Wan itu berkedudukan sebagai kalalah dari saudara kandung atau saudara sebapa. Ali berpandangan sedemikian. Ali meletakkan Tok Wan tu sama seperti saudara kandung ataupun saudara sebapa dalam bab faraid, dengan memperhatikan makna kebapakan kepadanya. Sebab itu Ali dan yang sefahaman dengannya menempatkan nenek ataupun Tok Wan sebagai saudara lelaki jika ada saudara kandung atau sebapa. Menempatkan nenek sebagai saudara lelaki, mana ada pada satu ranking dengan saudara lelaki jika ada saudara kandung atau sebapa. Dan tidak terdinding seseorang pun berhak mengambil bahagian faraidnya, dan tidak terdinding seorang pun berhak mengambil bahagian faraidnya. Dia mengambil sisa yang tinggal seorang diri atau bersama-sama berserta asabah-asabah yang lain, dengan syarat bahagian nenek lelaki ataupun Tok Wan itu tidak kurang dari kedua hal itu dari 1/6, baik diri sendiri mengambil yang sisa ataupun sama-sama dengan saudara si mati terhadap yang sisa. Ni isu faraid, di mana ada perbezaan pandangan di antara Abu Bakar dan Ali. Ini menunjukkan perbezaan itu berlaku disebabkan ijtihad. Abu Bakar berijtihad, Ali berijtihad dalam bab kedudukan seorang Tok Wan yang kematian cucu, apakah dia berhak mendapat harta faraid daripada harta cucu dia. Kalau dapat, apa dia dapat atas tampu apa? Pangku kan? Atas pangku apa? Pangku asabah atau pangku ashabul furud dan atau seumpamanya. Itu perbezaan di kalangan para sahabat. Kalau asabah maka dia ambil semua, kalau tak ada waris lain dia ambil semua harta tu oleh asabah. Dan perbincangan faraid detailnya dalam ilmu faraid. Lain pula pendapat Zaid bin Thabit. Tengok ada perbezaan 3 orang sahabat ni, Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Thabit. Tiga orang ni merupakan fuqaha sahabat. Tiga orang ni termasuk dalam kalangan orang yang alim di kalangan sahabat. Beliau berpandangan Tok Wan sebagai kalalah dari saudara kandung atau sebapa, dengan syarat tidak kurang
si Tok Wan itu mendapat dari sepertiga. Itu pandangan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Semuanya ini adalah ra'yi ataupun pandangan. Semua ini adalah ra'yi ataupun pandangan atau ijtihad dari sahabat-sahabat itu sendiri. Bahkan itulah sebabnya pendapat mereka berbeza. Kenapa berbeza? Kerana mereka berijtihad. Kerana mereka berijtihad. Terutamanya kalau yang berijtihad itu dari kalangan sahabat-sahabat yang fuqaha. Memang dikenali sebagai alim. Kerana sahabat ni bukan berada pada kedudukan yang sama ke semuanya. Ada sahabat terkenal dengan sebagai fuqaha sahabah. Seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid bin Sabit, Huzaifah ibn Yaman, Muaz ibn Jabal, ni semua fuqaha sahabat. Tapi kalau Salman Al-Farisi, bukan Salman Al-Farisi, siapa yang ketua perang? Khalid ibn Walid tak? Khalid ibn Walid bukan dari kalangan fuqaha sahabat. Jadi kalau perbezaan pandangan antara Khalid dengan Muaz sebagai contoh, Muaz bin Jabal, kita nak dahulukan siapa? Muaz. Kerana Muaz ni memang ahli fiqh, memang alim. Khalid bin Walid berbeza pandangan dengan siapa? Ali bin Abi Talib. Oi, kuat Ali bin Abi Talib. Tapi saya ingat jaranglah kita jumpa perbezaan pandangan antara Khalid ibn Walid dengan sahabat lain. Kerana Khalid ibn Walid dia tak berfatwa. Kerana dia tahu diri dia siapa. Dia kemahiran dia, jenis nak berfatwa dia tak reti. Tapi nak bunuh orang dia pandai. Khalid ibn Walid nak perang dia boleh. Nak suruh aku berfatwa, baca Al-Quran, cuba macam mana ni hukum, nak buat keluar hukum macam mana, dia selenda. Dia kalah. Tapi nak lawan, nak takluk mana-mana negeri, serah kat aku. Itu Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ni dikatakan di badan dia ni tidak ada ruang yang sejengkal bersih licin, tak ada. Semuanya penuh dengan kesan-kesan tusukan tombak, lembing, torehan pedang, semua. Anak panah semua berparut di badan dia. Maknanya bukan berlakon-berlakon berani ya. Memang berani sungguh. Terbukti penuh badan dia dengan luka, parut-parut luka. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, Allah Taala redha dia. Khalid ibn Walid kan, sehingga kan Khalid ibn Walid ni bila berperangnya mesti menang. Bila berperangnya mesti menang. Bila naik Omar, sebahagian fuqaha kata, sebahagian ulama kata, Omar risau orang dok anggap kemenangan ni kerana Khalid ibn Walid. Naik Omar, dia pecat terus Khalid ibn Walid. Supaya orang jangan rasa macam kemenangan ni kerana Walid, kerana Khalid. Tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid. Satu perwatakan yang begitu hebat dalam sejarah Islam. Baik. Dikatakan Khalid ibn Walid ni dia bila dilatih tentera Islam, dia tak boleh ada di antara tentera Islam yang naik kuda ketika kuda tu berdiri, tak boleh. Ketika kuda tu duduk diam, tak boleh. Berdiri diam, tak boleh. Panglima di sisi Khalid ibn Walid mesti menaiki kuda ketika kuda itu berlari. Macam mana? Bayang tengok nak angkat, nak celapak atas kuda tu waktu kuda tu berlari. Itu baru panglima. Itu baru layak pergi ke peperangan. Itu baru dinamakan panglima yang hebat. Dahsyat lah. Dahsyat. Kita tak terbayang. Kita tengok kuda tu pun seriau tinggi semacam kan. Tapi itulah panglima Islam dahulunya. Hebat mereka. Kalau ada orang seperti Khalid ibn Walid, kumpulan pengganas India tak berani nak bunuh orang Islam. Kan? Hari ni bunuh orang Islam di India. Dengan ceritanya orang Islam di India telah mengisytiharkan jihad. Mudah-mudahan benda tu betul. Dan mudah-mudahan orang Islam di sana jangan diam. Orang lelaki mereka jangan diam. Bangkit. Kita dizalimi. Diizinkan kepada orang yang dizalimi itu untuk mereka berperang. Al-Quran yang kata berperang. Orang kena tangkap sokong LTTE pun boleh lepas. Takkan kita sokong orang Islam dibunuh di India nak kena tangkap? Betul tak? Takkan kita nak habaq orang Islam.
Mana orang Islam yang boleh rasa selesa diri dia melihat orang saudara se-Islam dia dibunuh begitu saja? Tak ada, kita tak tahu jalan je. Tak tahu jalan macam nak buat. Apa kita duduk di Malaysia, apa yang kita reti buat? Kita tak tahu kita nak buat apa. Sepatutnya orang Islam bangkit. Dan barangkali tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan tengok video orang perempuan wanita Islam di India, katanya di India semua berniqab, duduk ramai-ramai dan seperti benting, memang apa nak jadi pertahankan diri. Apa nak jadi pertahankan diri. Sebenarnya macam tu. Sebenarnya semua orang kena bangun mempertahankan diri pada zaman orang Islam semuanya dibunuh. Di China kita dibunuh, di India merata saja yang dibunuh. Kalau dapat berita orang Islam kalau dapat berita orang dibunuh, kita tak tahu lagi orang apa, dalam kepala kita dah tentu dah orang Islam. Tengok betul orang Islam yang dibunuh. Mesti orang Islam bangun untuk berjihad. Mesti orang Islam bangun dan berjihad. Kita tak lawan mati juga. Betul tak tuan-tuan? Tak lawan pun mereka sepak kita mati juga. Daripada mati tidak berlawan, lebih baik kita mati berlawan. Lebih baik kita mati dalam keadaan berlawan. Semoga Allah Ta'ala berikan keberanian kepada orang Islam. Sebab tu ada doa yang Nabi ajak supaya kita ni tak jadi penakut. Iaitulah Nabi ajak kita doa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Doa yang selalu Nabi ulang. Saya tak ingat sahabat yang meriwayatkan doa tu. Dia kata, aku sering kali duduk dengan Nabi ni, dengar Nabi duk ulang doa ni. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebimbangan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jubun. Jubun ni penakut. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut, tak berani langsung. Orang sekeh kepala, tak berani nak buat apa. Orang suruh merangkak. Saya pelik tengok video tu. Video cikgu yang merangkak tu. Saya rasa macam mana boleh jadi macam tu. Saya tengok video tu dalam beberapa minit selepas tu, kita tak tenteram hati kita. Kita proteslah hati kita, macam mana seorang cikgu boleh. Kita orang merdeka. Kenapa begitu sekali? Kena doa. Bukan kita kata kat siapa-siapa. Tapi kita ambil pengajaran supaya kadang-kadang kita tak duduk di situasi itu, kita tak tahu apa kebimbangan ni, kita tak tahu. Barangkali cikgu yang bertindak sedemikian, barangkali ada faktor luar yang dia bimbang itu, bimbang ini. Kalau dia dibuang kerja apa segala macam, dia risau, dia takut. Menyebabkan dia buat apa yang disuruh. Menyebabkan kita seperti leceh lah macam tu kan. Jadi sebab tu penting doa. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Berlindung dari penakut, sifat penakut, dan bukhul dan bakhil, sifat bakhil. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni. Berlindung daripada kebakhilan dan berlindung daripada penakut, sifat penakut. Wal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa dala'ir rijal. Lebih kurang macam itulah. Dan berlindung daripada dikalahkan dengan hutang dan dikuasai oleh orang tertentu. Kita tak nak diri kita ni kalah dengan hutang. Habis hidup tak boleh nak buat apa. Bergerak sini ada hutang, bergerak ni hutang saja keliling kita, keliling pinggang. Orang Melayu kata hutang keliling pinggang. Demikian juga kita berlindung dari kita ini dikuasai oleh orang tertentu. Nak buat apa tak boleh. Mula-mula semangat nak buat, tiba-tiba orang tu jegir kita. Terus tak berani buat. Kita tak mau macam tu. Kita orang merdeka, kita bebas. Kita bebas. Agama ajar kita supaya hidup kita ada harga diri. Agama mengajar kita supaya hidup kita ada harga diri. Baik. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara saya dan tuan-tuan semua. InsyaAllah kalau saya ingat, kita edarkan doa tu minggu hadapan insyaAllah. Doa yang saya sebut tadi, insyaAllah. Peringatkan saya lah kalau saya tak ingat. Dalam grup info kuliah tu, tuan-tuan boleh tulis lah, Ustaz jangan lupa doa, jangan bagi jadi penakut. Tulis yang tu, nanti saya akan. Tetapi jangan habaq hari Ahad. Kalau habaq hari Ahad, bila saya nak type, nak print pula. Habaq dalam hari Jumaat cantik. Kalau tolong peringat hari Jumaat cantik.
Semua ini adalah ra'yi dan ijtihad dari sahabat-sahabat itu sendiri, bahkan itulah sebabnya pendapat mereka berbeza, sebab tidak ada nas keterangan terperinci dari Nabi sendiri tentang soal itu. Bila kita tengok ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan sahabat, kemungkinan salah satu sebabnya adalah tidak ada nas terperinci, mungkin, tapi bukan semestinya. Kerana ada perkara yang sahabat berbeza, nas ada, tetapi tidak sampai maklumat. Mungkin ada macam tu, boleh berlaku macam tu. Kata Buya Hamka lagi, ulama-ulama pun tidak ragu-ragu membahas tentang pentafsiran yang timbul dari pendapat ra'yi sahabat-sahabat Rasulullah itu. Bila kita tengok ada di antara beberapa persoalan yang menunjukkan atau membuktikan sahabat ini sendiri berbeza pandangan, menyebabkan para ulama tidak henti-henti membahaskan isu ni. Mereka tidak ragu untuk mengatakan bahawa pendapat sahabat bukan wahyu. Betul, pendapat sahabat bukan wahyu selagi ia di dalam ruang lingkup ijtihad. Tapi kalau sahabat tu bercakap dalam perkara yang mustahil mereka berijtihad, antaranya perkara yang saya sebut tadi, antara persoalan akidah, persoalan iman, persoalan syurga neraka, persoalan pahala, mustahil mereka berijtihad, maka bila mereka bercakap itu wahyu. Bukan wahyu kepada mereka, wahyu daripada Rasulullah yang mereka dengar daripada Rasulullah. Sebab itu tidak akan sunyi dari salah dan benar. Bila ijtihad itu, bila persoalan itu adalah ijtihad para sahabat, maka dia sama. Mungkin benar, mungkin silap. Mungkin benar, mungkin silap. Ahli-ahli fikih berpendapat bahawa kalau pendapat sahabat Rasulullah itu hanya satu macam dan tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, artinya itu adalah ijma' sahabat, adalah hujah. Ini hasil daripada perbahasan para ulama. Bagaimana kalau ada satu perkara sahabat buat keluar pandangan, sahabat lain semua senyap, dia tak kata apa. Nampak tak? Jadi sebahagian para ulama berpandangan itu menunjukkan ijma' sahabat. Ijma', kesemua para sahabat sepakat dengan tafsiran itu. Bila semua sahabat sepakat dengan tafsiran itu, maka dia menjadi hujah. Menjadi hujah maknanya boleh dijadikan sandaran, boleh dijadikan binaan untuk membuat kefahaman dan amalan. Boleh jadi hujah. Antaranya bila sahabat kata kunna na'uddu, kami mengira, kunna nara, kami berpandangan, bila seorang sahabat sebut, maka itu semua menunjukkan ijma'. Itu semua menunjukkan ijma'. Ijma' sahabat. Tak ada orang lain bantah juga. Demikian juga dengan perbuatan Umar, beberapa perbuatan Umar yang memfatwakan, antara yang saya terlintas pada hari ini, pandangan Umar yang memfatwakan talak 3, jatuh 1 di zaman pemerintahan Umar, dan tak ada sahabat yang bantah. Sebahagian para ulama kata itu adalah ijma' para sahabat. Cuma ada perbezaan, tetap kekal ada perbezaan. Apa maksud perkataan Umar itu menimbulkan perbezaan? Adakah maksud lafaz talak yang Umar kata jatuh 1 tu, apakah bermaksud aku talak hang, aku talak hang, aku talak hang dalam satu majlis? Atau maksud dia aku talak hang 3? Mana satu maksud Umar? Yang 3 jatuh 1 tu apa maksud dia? Dalam masalah tu berbeza pandangan. Yang saya faham, Wallahu a'lam, yang saya faham majoriti 4 mazhab memahami ijtihad Umar tu dalam bab aku talak hang 3. Aku talak hang 3, jadi majoriti ulama kata jatuh 3. Jatuh bukan jatuh 1. Sebab tu Umar bila zaman dia kata jatuh 3. Umar dia kata talak 3, jatuh 3. Itu pandangan Umar. Di zaman Rasulullah talak 3 jatuh 1. Itu yang sebenarnya macam tu. Di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman awal pemerintahan Umar, talak 3 jatuh 1. Tiba-tiba Umar dalam 6 bulan selepas pemerintahan dia, 6 bulan tak silap saya, lebih kurang macam tu, dia ubah pandangan dia, 3 jatuh 1. Ulama berbeza pandangan. Semua ulama tahu perkara tu, tapi mereka berbeza pandangan.
Talak 3 yang disebut oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas kata di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, awal pemerintahan Umar, talak 3 yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas tu 3 macam mana? Aku talak hang, aku talak hang, aku talak hang 3 kali, ataupun aku talak hang 3. Berbeza pandangan dalam masalah tu. Maka keempat mazhab kata pandangan Umar yang kata 3 tu talak 3 jatuh 3, pandangan Umar tu kerana siasah, ijtihad siasah. Sahabat semua setuju, tak ada yang bantah. Itulah diambil oleh fatwa kebanyakan semua para ulama mazhab, empat mazhab, dan fatwa semua negeri sebut macam tu. Melainkan Perleh berpandangan Umar sebut talak 3 jatuh 3 tu atas ijtihad dia sebagai pihak berkuasa. Jadi bila Umar sebut tu atas ijtihad, maka kita berhak untuk berbeza dengan Umar. Lalu Perleh mengambil hukum asal yang berlaku di zaman Rasulullah, iaitulah talak 3 jatuh 1. Itu pandangan yang dipersetujui oleh ahli fatwa Perleh. Fatwa Perleh kata macam tu. Talak 3 dalam satu lafaz jatuh 1. Kerana kembali kepada hukum yang asal. Itu fatwa Perleh. Tapi apa pun perkara ini kekal sebagai khilaf di kalangan ulama. Sebab apa khilaf? Kerana itulah, kerana berbeza dari sudut menilai riwayat yang sampai kepada kita. Kesemuanya tidak sesat, kesemuanya ahli sunnah, negeri lain juga ahli sunnah, Perleh juga ahli sunnah, tetapi berbeza dari sudut menilai pandangan dan riwayat yang datang dari para sahabat. Baik. Cuma kaum Syiah, yang ini para sahabat, para ulama ahli sunnah, kalau para sahabat bagi pandangan, semua sahabat senyap menunjukkan ijma'. Bila ijma' dia jadi hujah. Cuma kaum Syiah yang mengecualikan diri dari pendapat itu. Syiah ni tak pakailah pendapat sahabat. Sebab apa? Bagi mereka ijma' sahabat tidak hujah. Sebab apa Syiah ni tak terima ijma' sahabat? Sebab Syiah ni dia telah mengkafirkan sahabat. Dia nak ambil kira apa ijma' orang kafir. Itu Syiah lah. Buya Hamka sebut dalam kitab dia ni. Tapi pandangan Syiah yang macam ni sebenarnya tak ada nilai untuk kita sebut. Pandangan Syiah yang seperti ini menolak ijma' sahabat ni, kita kata tak ada nilai untuk kita sebut sebagai kita sebut dalam bentuk seperti perbezaan Syiah tu ada nilai, tak ada. Sebenarnya terlampau hina lah perbezaan tu. Sedangkan dalam hadis Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalal. Umat aku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau sahabat dah sepakat dalam satu perkara, confirm bukan sesat, confirm perkara itu adalah kebenaran. Demikian juga setelah kita pastikan ada satu persoalan yang kesemua para ulama dah sepakat, maka siapa yang menyalahi ijma' tu dia sesat. Sebagai contoh, kesemua para ulama memahami perintah yang ada dalam Al-Quran dalam bab salat. Semua para ulama dari zaman sahabat sehinggalah hari ini tak ada seorang pun yang kata perintah menunaikan salat 5 waktu itu perintah sunat. Tak ada seorang pun yang kata. Semua ulama sepakat perintah dalam Al-Quran dan hadis tentang salat 5 waktu, perintah itu nak bagi tahu perintah fardu atau rukun. Mesti buat. Ijma' para ulama. Kalau ada orang hari ini yang kata dak solat ni tak wajib, dia telah menyalahi ijma'. Bila dia telah menyalahi ijma', dia telah mengikut jalan ghaira sabilil mu'minin. Dia telah mengikut jalan bukan jalan orang yang beriman. Dia sesat dalam bab tu. Confirm dia sesat. Al-Quran sendiri yang kata, siapa yang mengikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka telah menjadikan wali dalam masalah untuk diri mereka selain daripada orang yang beriman, dan mereka kesudahan mereka akan neraka jahannam. Pendirian dia dalam masalah menyalahi ijma' para ulama adalah sesat dan menyesatkan. Sebab tu kalau ada orang hari ni yang kata sembahyang tu tak wajib, confirm sesat. Confirm sesat.
Kalau terdapat pertikaian pendapat di antara sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama pun membincangkan pula. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat hendaklah dipilih manakah kata-kata mereka yang lebih dekat pada hukum-hukum fikih yang jelas dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ada nasnya di dalam Al-Quran. Kalau pilihan Allahu Akbar Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kata Buya Hamka, kalau terdapat pertikaian pendapat di antara sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama pun membincangkan pula. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat hendaklah dipilih manakah kata-kata mereka yang lebih dekat pada hukum-hukum fikih yang jelas dari pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ada nasnya di dalam Al-Quran. Ini kerja para ulama lah. Kerja para ulama menilai perkataan-perkataan para sahabat, lalu mana-mana perkataan yang lebih dekat dengan maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat itulah yang dipilih. Ini kerja para ulama. Ini kerja para ulama. Kalau pilihan sudah jatuh kepada pendapat yang lebih dekat menurut pertimbangan si penimbang, yakni para ulama. Si penimbang tu ialah para ulama. Ataupun orang yang dia dah berusaha mengkaji, menyelidik, itu bolehlah kita sebut pandangan dia. Tapi kalau orang awam, macam mana nak timbang? Macam mana nak timbang? Apatah lagi orang awam yang bukan orang Arab pula. Bahasa Arab pun dia tak tahu, macam mana dia nak timbang? Dia tak boleh buat pertimbangan. Nah, kalau pilihan sudah jatuh kepada pendapat yang lebih dekat menurut pertimbangan si penimbang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi, hendaklah yang lain ditinggalkan, dipilih dan pilih yang lebih dekat itu. Ini yang dinamakan sebagai fiqhud dalil. Ini yang dinamakan sebagai fiqhud dalil. Seorang orang alim, dia membebaskan diri dia pada mana-mana pemikiran mazhab, tapi dia ambil pandangan yang pada dia dalilnya lebih kuat. Itu nama dia fiqhud dalil. Ada orang dia tak buat macam ni. Ada orang dia lebih suka ataupun dia lebih cenderung kepada aliran bermazhab. Aliran bermazhab dia kata payahlah nak kita nilai pandangan sahabat, nilai susah, kita susah nak nilai. Lalu mereka akan mereka cenderung untuk memahami. Mereka menganggap tak apalah, orang alim kami dah alim dah. Mereka itu warak, mereka memenuhi sifat-sifat seorang mujtahid, maka kami ambillah perkataan mereka. Cuma kerja kami nak selidik, nak semak mana perkataan sebenar yang boleh dinisbahkan kepada mereka. Mereka tak buatlah kerja ni. Mereka akan kaji mana perkataan orang alim mereka yang boleh disandarkan kepada orang alim tu. Contoh macam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia akan tengoklah nukilan-nukilan perkataan Imam Syafi'i mana yang lebih kuat untuk disandarkan kepada Imam Syafi'i. Apa pandangan Imam Syafi'i menurut kaedah-kaedah mazhab dia. Mereka buat macam itulah. Yang Buya Hamka sebut ni kita namakan sebagai fiqhud dalil. Seorang alim yang menilai dalil-dalil yang ada, perkataan sahabat, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dia cenderung kepada cara macam tu, cara beragama ni. Cara memahami ayat Al-Quran tu dia cenderung ke arah tu, maka dia dinamakan sebagai jalan yang ditempuh tu adalah fiqhud dalil. Dan itulah yang dilakukan di zaman awal dahulu. Sebahagian orang Islam buat macam tu. Satu lagi aliran dia tak mampu, dia kata dia tak mampu nak buat macam tu, lalu dia tengok pandangan-pandangan orang alim. Dia ikut pandangan orang alim. Dan cara berfikir itu cara bermazhab. Cara berfikir, cara bermazhab itu telah ada di zaman salaf.
telah ada di zaman salaf. Sehingga kan wujudnya perkataan ataupun gelaran al-abadilah al-arba'ah membuktikan ada mazhab dah zaman tu. Iaitulah 4 orang Abdullah. Siapa dia 4 orang Abdullah? Iaitulah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, demikian juga Abdullah bin Zubair, tak saya. Abdullah bin Zubair, bukan Ibn Mas'ud, bukan. 4 orang Abdullah. Sebab apa terkenal dengan gelaran Al-Abadilah Al-Arba'ah? Antara sebabnya orang Islam dia akan kata, apa kata 4 orang Abdullah ni? Kalau mereka ni sepakat dalam satu pandangan, kata orang Islam di zaman itu, antara yang mereka kata, hadza huwal madhhabul abadilatil arba'ah. Inilah dia mazhab 4 orang Abdullah. Inilah dia pandangan 4 orang Abdullah. Pasal apa mereka cakap macam itu? Kerana mereka nak ikut pandangan 4 orang tu lah. Mazhab lah tu. Tanpa mereka melihat kepada hadis, tanpa mereka menilai lagi dah perkataan Omar kata apa Omar. Mereka tak tengok lah. Abu Bakar kata apa Abu Bakar. Mereka tak tengok lah. Kalau mereka dapat tahu kata 4 orang Abdullah ni kata macam tu, kami ikut itu lah. Boleh ke tak boleh? Kalau kita kata tak boleh, kita terpaksa menyesatkanlah generasi-generasi awal tu. Boleh, tak ada masalah. Itu salah satu cara memahami Al-Quran dan Sunnah. 4 orang Abdullah ni alim ke tak alim? Alim. Nabi doakan kealiman untuk Abdullah bin Abbas. Mustahil dia jahil. Mustahil. Kan? Jadi boleh tak ada orang nak ikut Abdullah bin Abbas? Dia berhak. Dia berhak dan dia di atas jalan hidayah. Di atas jalan hidayah petunjuk dari Allah dan Rasul. Ada orang, kami tak mau Ustaz, walaupun kami dengar 4 orang Abdullah, saya nak tengok pula apa perkataan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar sebut sedemikian? Saya nak tengok pula perkataan Omar. Kenapa Omar sebut sedemikian? Itu nama dia fiqhud dalil. Kesemua ni aliran-aliran ni ada dalam agama semua. Agama ni luas. Yang penting yang kita kena tahu, kesemua kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Orang yang ikut pandangan 4 orang Abdullah tadi ni, kerana mereka berkeyakinan 4 orang Abdullah ini atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. 4 orang Abdullah ni bukan berada di atas jalan Taurat dan Injil, tidak sama sekali. Di atas Al-Quran dan Sunnah. Di atas keyakinan itu kita nak ikut mereka, kata orang tu. Jadi kedua-duanya boleh, sama ada nak menempuh jalan fiqhud dalil ataupun nak menempuh jalan mazhab. Yang ruginya kita tak berkelahi. Yang ruginya kita berkelahi. Dalam bab fiqh kita berkelahi, dalam bab akidah lagi berat. Fiqh ni kebelakangan ni saya tengok dah mula reda, dah mula apa? Dia kendor dah. Tak keras macam dulu-dulu dah. Dulu ni orang bermazhab sesatkan orang yang menempuh jalan fiqh dalil. Orang yang menempuh jalan fiqh dalil ni menyesatkan orang yang bermazhab. Sesat menyesatkan. Tak makan sembelihan, tak berkahwin, macam-macam lah. Dulu. Tapi alhamdulillah kebelakangan ni dah mula kendur. Tapi dalam persoalan akidah tak boleh selesai lagi. Persoalan akidah ni kalau kita cakap berbeza, kita pula dituduh sesat. Tapi kita kena tahu asas dalam persoalan akidah sama dalam persoalan fiqh. Dari sudut ada perkara yang kita tak boleh berbeza dalam bab akidah. Tetapi ada perkara yang kita boleh berbeza. Ruang ijtihad lah. Ada ruang ijtihad. Ketika wajib tak setiap orang yang beriman berkeyakinan Allah itu Maha mengetahui? Wajib ke tak wajib? Wajib ke tak wajib? Wajib lah. Tak boleh ada orang beriman kata, Allah Ta'ala ni Maha mengetahui ya. Kalau dia ragu benda tu, dia tak Muslim. Dia telah memberikan kekurangan pada Allah Ta'ala. Allah alim, semua orang wajib beriman. Tapi ayat Al-Quran, Ar-Rahman ala al-'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Ayat Al-Quran guna perkataan apa? Itu bahasa kita, bahasa Melayu. Al-Quran kata Ar-Rahman ala al-'arsy istawa. Istiwa kan? Istiwa. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Teks Al-Quran, kalau kita terjemahkan bahasa Melayu, dia ayat Quran ke tidak? Ayat Quran ke tidak?
Okey, sekarang ni tuan-tuan terjemah istiwa apa dia? Bersemayam. Bersemayam kan? Bersemayam tu ayat Quran ke bukan? Ha? Ha. Macam mana? Bersemayam tu takwil ke tak takwil? Macam mana tuan-tuan? Ha? Okey, terjemah bersemayam itu terjemah kepada istiwa. Baik. Bersemayam yang terjemahan daripada istiwa ayat Al-Quran ke tidak? Bukan. Adakah istiwa dalam perkataan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Istawa tu maksud dia sebiji bermaksud bersemayam. Oh, susah tu. Jadi kalau kita kata mustahil ada bahasa boleh menterjemahkan kalimah Al-Quran seperti maksud yang dikehendaki oleh ayat kalimah Al-Quran. Mustahil. Kerana itu kita takwil lah tu. Kita takwil kepada kefahaman kita. Apa yang kita faham daripada ayat Al-Quran. Betul tak tuan-tuan? Bahasa kan? Alhamdu. Segala puji. Segala puji itu ayat Quran. Terjemahan Ustaz. Kalimah segala puji itu merangkumi semua maksud yang terkandung pada kalimah alhamdu. Tak. Alhamdu dalam bahasa Arab ada membawa, dia juga membawa kalimah alhamdu tu bersama dengan dia maksud puji kerana sayang. Puji bodek tak termasuk alhamdu. Puji bodek dia kata apa? Al-madhu. Madih dia puji. Puji juga. Tapi alhamdu kalau puji sebab takut, hang baik tapi sebenarnya hati, ya Allah, jahatnya hang ni. Tapi dia puji baik tu depan kerana dia takut kat orang tu. Yang tu tak nama alhamdu. Itu menunjukkan perkataan segala pujian itu tidak boleh menggantikan kalimah alhamdu. Tapi terjemah kepada maksud yang terdekat. Sekarang ni kita kata apa? Apa tadi? Bersemayam kan? Kita kata Allah Ta'ala maksudkan Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Seperti yang difahami oleh orang Melayu. Tak seriau kita cakap dengar benda tu. Sedangkan dia ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu turun kepada generasi yang memahami istiwa itu apa maksud sekeliling dia. Perkataan itu mengandungi maksud apa, semua para sahabat memahami. Kita cakap ayat itu kepada orang Melayu yang zero bahasa Arab. Macam mana? Sebab tu sebahagian ulama, tapi benda ni kalau orang tahu, orang kata saya bukan sunnah pula. Disesatkan pula saya. Tapi benda ni benda ijtihad lah tuan-tuan. Ijtihad. Nak habaq kata benda ni ijtihad. Bukan benda prinsip dalam akidah. Kalau benda prinsip dalam akidah, dah tentulah Rasul akan beritahu secara jelas maksud dia. Macam mana kita kata prinsip, Nabi tak terangkan. Sehingga para ulama berbeza pandangan. Ijtihad. Siapa yang betul ijtihad dia dapat 2 pahala dalam masalah ni. Siapa yang tersilap dalam masalah ni, dia dapat 1 pahala di kalangan ulama. Kesemua mereka ahli sunnah. Kesemua mereka ahli sunnah wal jamaah. Dengan cara berfikir macam ni lah orang Islam satu. Kita tak berkelahi tak habis. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Katalah seorang tu, kalau tanya kat dia, Allah bersemayam atas arasy, dia kata Allah Ta'ala bersemayam atas arasy. Tapi sembah kubur. Tapi dia sembah kubur. Dia beriman ke tak beriman? Tak beriman. Sebab bukan memasukkan seorang tu ke dalam Islam dengan dia berkeyakinan Allah Ta'ala bersemayam. Betul tak betul? Dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Yadullah, tangan Allah kan? Sebab ayat Quran kata tangan Allah. Tapi dia tu sendiri tak semayam. Macam mana? Ataupun dia sendiri buat pergi sembah kubur, buat benda-benda khurafat. Mengarut juga dia tak jadi, tak masuk iman. Abu Lahab dengan Abu Jahal tu nak tanya tuan-tuan. Ketika ayat Al-Quran turun Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, apa yang Abu Lahab faham? Sama tak kefahaman mereka dengan sahabat memahami ayat tu? Abu Lahab mahir bahasa Arab. Mahir bahasa Arab, bahasa dia. Ketika generasi yang menjaga bahasa Arab. Ketika ayat Al-Quran turun Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia tahu dak Allah Taala bersemayam di atas arasy? Tahu tak? Tahu. Beriman tak dah? Tak beriman dengan dia tahu Allah Taala bersemayam, tak beriman.
Bukan itu batas keimanan. Sebab tu saya kata benda ni bukan prinsip akidah. Benda ni bukan prinsip akidah. Nah. Pakailah terkeluar arah benda-benda macam ni apa biar. Bukan sunnah dah saya ni, terkeluar arah daripada ahli sunnah. Tak apalah, terkeluar pun terkeluar lah. Tapi yang tahu siapa dia berada di atas jalan yang kebenaran bukan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua orang hukum kita sebagai sesat, tapi itulah yang kita faham berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan perkataan para ulama, kita kata insya-Allah jalan itulah aku rasa tenang aku berada di atas jalan tu, insya-Allah lah aku atas jalan tu lah. Iyalah kalau bolehlah nak cari perkataan ulama yang memang boleh. Nak carikan perkataan ulama yang menyesatkan orang yang takwil ayat-ayat sifat. Itu pun dia sebenar isu dia masalah dia bersemayam, tangan, kaki. Benda-benda yang ada dalam Al-Quran ni dia menceritakan tentang sifat ke bukan sifat? Apa dia sifat? Sebenarnya ada ayat Al-Quran yang ulama semua sepakat dia sifat. Sebagai contoh, alim, sifat lah kan? Maha mengetahui, Allah Ta'ala sifat. Boleh tak kita panggil Allah Ta'ala, kita berdoa, ya Allah, kita kata, wahai yang maha mendengar. Boleh tak boleh? Sami' maha mendengar, kan? Itu sifat Allah Ta'ala. Lalu kita panggil, ya Allah, kita tak sebut ya Allah, kita kata, wahai Tuhan yang wahai yang maha mendengar, perkenankanlah permohonanku. Boleh ke tak boleh? Kerana dia sifat. Tapi boleh tak kita kata, wahai yang bertangan tengah berdoa, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sebab tu kalau kita tengok riwayat-riwayat salaf, mereka tak detailkan benda ni. Mereka tak detailkan ayat-ayat tentang tangan, kaki, sak, betih. Mereka tak detailkan. Yang detail ni kemudian. Terutamanya ulama mazhab Hambali. Hambali yang mendetailkan ni. Hambali yang mendetail, dan kebanyakan ulama Hambali dalam masalah ni mereka menempuh jalan tamu takwil. Jadi kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni bila mengaji di tempat-tempat yang bermazhab Hambali, mereka jumpa perkataan-perkataan yang straight dalam bab ni, mereka pegang, mereka anggap itu sahaja. Itu yang masalah sikit tu. Jadi bila dia balik tu, dia jadi macam timbul konflik sikit lah. Tapi sebenarnya kalau kita baca dari awal apa semua tu, kita akan nampak benda ni isu ijtihad sebenarnya. Macam dulu orang kita berkelahi dalam bab ijtihad fiqh, sekarang ni ijtihad fiqh dah mula nak reda, tetapi dia datang benda baru. Dulu pun ada dah, tapi sekarang ni lebih hangat isu akidah pula. Tapi sebenarnya semua itu adalah termasuk di dalam ijtihad. Kalau tuan-tuan tanya saya, dia termasuk di dalam ijtihad dan bukan prinsip. Prinsip benda yang tak boleh ada toleransi. Mesti begitu. Dan perkara tu mesti Nabi terang. Mesti Nabi terang. Imam Hanafi, kata Buya Hamka, Imam Hanafi tegas mengatakan bahawa dia tidak mahu pindah-pindah sahaja dari satu pendapat sahabat ke pendapat sahabat-sahabat yang lain. Imam Syafi'i pun menuliskan demikian di dalam karangannya Ar-Risalah. Imam Malik pun bersikap demikian. Imam Ahmad bin Hanbal biasa menghuraikan pendapat-pendapat sahabat yang berlain-lain itu di dalam menjelaskan pendapatnya sendiri. Imam Ahmad ni sebenarnya dia banyak ubah pandangan dia. Bila dia jumpa perkataan sahabat, dia ikut pandangan sahabat tu. Dia jumpa perkataan sahabat lain pula yang berbeza, dia ikut pula pandangan sahabat tu. Sebab tu Imam Ahmad ni ada banyak pandangan. Dia tak tetap dalam satu pandangan, Imam Ahmad. Sebab tu kalau kita tengok dalam Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Muqtasid, penulis dia Imam, siapa penulis dia? Ibn Rushd. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dia kitab fiqh muqaran, fiqh perbandingan. Dalam kitab fiqh perbandingan ni dia sebut pandangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, tetapi dia tak sebut pandangan Hambali. Sebab apa dia tak sebut pandangan Hambali? Wallahu alam, saya mengaji kitab tu dengan Syekh Bashir Ahmad Salat. Sekarang ni ketua ulama Somalia.
Saya baca kitab tu, baca talaqi dia. Dia kata disebabkan di sisi Ibn Rushd, Hambali ni bukan mazhab fiqh. Sebab mazhab fiqh ni biasa dia tak tempuh macam tu. Mazhab fiqh ni dia akan ada usul. Kalau bertentangan riwayat dari sahabat ni, apa pendirian kita? Apa jalan keluar dia? Dia akan tengoklah sahabat dia. Kalau 4 orang khulafa berbeza dengan orang lain, siapa yang didahulukan? Itu dia ada ulama mazhab fiqh ni biasanya dia konsisten dalam menetapkan pendirian dia. Dia konsisten. Kalau riwayat perkataan berbeza dengan riwayat perbuatan, apa yang didahulukan? Perbuatan ataupun perkataan? Jadi ulama fiqh ni biasa dia ada usul dia yang dia tempuh. Tapi Hambali tak ada benda tu. Hambali, wallahu alam, yang saya faham Hambali ni Hambali awal, bukan Hambali kemudian ni. Hambali awal tu dia kalau dia jumpa perkataan sahabat, dia fatwa dengan perkataan tu. Dia jumpa perkataan yang kedua orang lain pula, dia ikut pandangan tu pula. Jumpa yang ketiga, dia ikut pula pandangan yang tu. Jadi dia tak konsisten, dia tidak ada satu usul yang jelas dalam masalah tu lah, dalam di awal tu lah kalau macam tu. Tapi ulama lain dia jelas. Sebab tu Ibn Rushd tidak beranggapan mazhab mazhab Hambali sebagai mazhab fiqh, tetapi dia lebih berpandangan Hambali ni mazhab hadis. Mazhab hadis. Mazhab hadis ni mazhab dalil lah, mazhab fiqh dalil tu. Fiqh dalil ni aliran hadis. Mereka lebih pada tengok dalil. Mereka tak tengok kecenderungan satu-satu mazhab. Baik, kemudian kata Buya Hamka lagi, semuanya itu ialah berkenaan dengan tafsir sahabat-sahabat Rasulullah yang mengenai hukum halal dan haram. Perlainan pendapat itu banyak terdapat di dalam kitab fikih, terutama ketika membicarakan ayat-ayat yang mengenai peperangan atau perdamaian, perjanjian atau jaminan keamanan. Apatah lagi sesudah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat Rasulullah itu meneruskan jihad, menaklukkan negeri, menundukkan musuh, membuat perjanjian-perjanjian damai, pemungutan jizyah dan sebagainya. Jadi banyak perkataan sahabat ni, kata Buya Hamka, yang paling banyak sekali dalam masalah ni lah. Paling banyak sekali dalam masalah yang dia nyatakan ni. Tetapi dalam bab hukum hakam biasa pun ada juga, dalam bab tafsiran Al-Quran pun ada juga sebenarnya. Ada juga. Dalam pelaksanaan hal-hal sedemikian, banyak terdapat pertikaian cara. Di zaman kita dinamai kebijaksanaan atau apa tu? BELEID. Saya cuba tengok, saya cari dalam kamus bahasa Inggeris, tak jumpa pun. Saya tak tahu kok saya cari tak habis. Tapi saya tengok BELEID ni bahasa Indon. Ada dalam kamus Indonesia. Maksud dia kebijaksanaan. Tapi nak bunyi tak berani nak bunyi apa? Bunyi macam mana? Ada siapa mahir bahasa Indon kat sini? Apa nak bunyi tu? Bahasa Belanda tak tahu. Barangkali kan bahasa Indon dijajah oleh Belanda barangkali. Dia tak berani nak sebut lah. Nanti sebut orang gelak nanti. Tapi ejaan dia BELEID. Bilik. Kalau saya silap saya baca, saya kata belit. Dia pandai belit. Tapi bahasa Indonesia dia kata BELEID, maksud dia kebijaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan hal-hal yang sedemikian banyak terdapat pertikaian cara. Wallahualam, saya faham dalam kita nak menyelesaikan tanggapan kita terhadap perbezaan pandangan sahabat tu, macam mana nak cara penyelesaian dia. Dia kata di zaman kita ni dinamai kebijaksanaan. Itulah BELEID tu. Di antara satu sahabat dan sahabat yang lain. Kenapa ada perbezaan? Antara sebabnya kebijaksanaan seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Penguasaan ilmu dan kebijaksanaan. Antara sahabat yang masyhur dengan kebijaksanaan ni, Aisyah antaranya. Aisyah cerdik orang dia, pandai. Orang lain tak nampak, dia nampak. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas antara orang yang popular dengan kebijaksanaan. Orang lain tak nampak persoalan tu, dia nampak. Bahkan Abu Hurairah juga. Abu Hurairah juga di kalangan orang yang bijaksana. Walaupun ada tokoh mempertikaikan kebijaksanaan Abu Hurairah, tetapi kita kata Abu Hurairah termasuk dari kalangan sahabat yang bijak. Kalau tidak, Umar tak lantik Abu Hurairah menjadi gubernur di zaman Umar. Umar lantik Abu Hurairah sebagai gubernur. Tapi ada masalah sikit antara Umar dengan Abu Hurairah.
Apa masalah dia? Abu Hurairah dia balik ke Madinah, dia kaya. Dia kaya, Abu Hurairah ni. Menyebabkan Umar marah ke Abu Hurairah. Umar marahlah dekat dia. Tapi Abu Hurairah kata semua yang kekayaan yang dia perolehi ini daripada hak yang dia berhak terima. Daripada rampasan perang, kerana dia terus serta dalam peperangan. Daripada tanaman yang menjadi, daripada ternakan yang membiak. Abu Hurairah kata, harta aku dapat, aku kaya, apa salahnya aku guna kekayaan ni? Kemudian Umar bila dia marah ke Abu Hurairah sedemikian, kemudian Abu Hurairah jawab, dia cek, dia semak, betul ke Abu Hurairah ni? Umar, siapa tak kenal Umar? Dia bukan kira siapa. Bila dia cek, memang ternyata Abu Hurairah kaya dengan hak dia, dengan harta dia. Bukan dia tindas rakyat, bukan. Lalu Umar dia nak lantik balik Abu Hurairah jadi gubernur. Abu Hurairah tak mau. Tak mau lah aku serabut benda-benda macam ni, duk playing hang, tak mau dah. Abu Hurairah ni terima jawatan gubernur. Abu Hurairah. Tindakan Umar melantik Abu Hurairah sebagai gubernur di zaman dia menunjukkan Abu Hurairah tu faqih. Seorang yang alim, bukan sekadar banyak menghafal, tetapi Abu Hurairah juga seorang yang faqih, menolak pandangan sebahagian orang, terutamanya orang-orang yang terpengaruh dengan barat, yang mendakwa kononnya Abu Hurairah ni tak faqih. Abu Hurairah faqih. Abu Hurairah seorang yang bijaksana. Kata Buya Hamka, akan tetapi bahan-bahan yang mengenai urusan seperti ini lebih banyak kebijaksanaan atau apa perkataan dia tu, di antara satu yang di zaman kita dinamai khilafiyah. Perbezaan kebijaksanaan itu menimbulkan khilafiyah, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Perbezaan kebijaksanaan menimbulkan perbezaan pendapat yang dinamakan sebagai khilafiyah. Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, siapa dia ni? Siapa perasan? Siapa dia? Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada dua orang sahabat popular, anak murid kanan, bahkan sahabat Abu Hanifah juga, iaitulah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang lagi Al-Qadi Abu Yusuf. Ulama Hanafi, mazhab Hanafi kebanyakan riwayat perkataan Abu Hanifah daripada mereka berdua ni. Al-Qadi Abu Yusuf dan seorang lagi Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Al-Imam Syafi'i sempat mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dapat pemikiran mazhab Hanafi daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bahkan telah berlalu beberapa siri debat antara Imam Syafi'i dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i memahami mazhab Hanafi dengan debat tersebut. Mengaji dia dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani juga, menyebabkan dia faham selok-belok pemikiran mazhab Hanafi. Dan sebelum datang Imam Syafi'i ni, Hanafi dengan Maliki berkelahi. Bukan berkelahi sikit-sikit. Bukan berkelahi sikit-sikit, kelahi sesat-sesat ni. Mazhab Maliki kata siapa yang membiarkan mazhab Hanafi berfatwa seperti mengizinkan seperti mengizinkan orang jahil berfatwa. Mazhab Hanafi kata siapa yang mengizinkan orang-orang mengaji Maliki ni berfatwa seperti mengizinkan budak-budak mumayyiz berfatwa. Kan orang hadis ni dia teks hadis, hukum kan tak ada, dia kurang melihat maqasid, melihat roh, melihat illah, dia kurang lah benda tu. Jadi Hanafi kata kalau bagi budak orang mazhab Malik ni berfatwa macam bagi budak-budak mumayyiz berfatwa. Tak fikir. Macam tu lah. Berkelahi tak habis-habis. Tak sudah. Hatta istayqadhahumus Syafi'i, kata para ulama. Sehinggalah mazhab Syafi'i yang mari pi gerak depa sedang tidur duk berkelahi dalam mimpi. Depa dua mazhab tu dalam bermimpi duk berkelahi, Imam Syafi'i lah mari gerak depa ni. Hampa ni bermimpi duk berkelahi ni. Bangunlah. Bangun sekarang. Lalu Imam Syafi'i lah yang menggabungkan dua aliran tu. Hampa pasal apa Hanafi kata macam ni? Kerana cara fikir dia kepada Al-Quran dan Sunnah sedemikian. Tak salah juga. Mazhab Malik pasal apa faham macam tu? Kerana cara fikir mereka sekian-sekian. Ambil manfaat dari kedua-dua mazhab, dua pemikiran ni. Itu yang ada kelebihan pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah
tak mau terlepas daripada kuliah Imam Syafi'i. Imam Ahmad sanggup meninggalkan kuliah hadis Sufyan ibn Uyainah kerana nak hadir dalam kuliah Imam Syafi'i. Kawan dia kata, kamu tinggal majlis kuliah hadis Sufyan ibn Uyainah wahai Imam Ahmad. Kamu pergi duduk dalam majlis ilmu budak sinnuhu kasinnina. Umur dia sama dengan umur kita je, sebaya kita je. Apa sangat budak ni? Sufyan ibn Uyainah, ulama tabi'in, ulama ambil hadis daripada dia. Imam Ahmad, kawan duduk beletiak kat dia. Uskut dia lah. Hang senyap boleh? Kata Imam Ahmad. Hang senyap sat boleh? Betul Imam Ahmad kata, "Lau fataka hadithun bi'uluwin tajiduhu binuzulin." Kalau kamu tak dapat hadis dengan sanad yang pendek, kamu akan dapat sanad yang panjang. Hang tak ambil hadis direct daripada Sufyan ibn Uyainah yang mengajak di masjid yang sama ni, Masjidil Haram ni. Kamu ambil hadis daripada kawan kita yang mengaji, ambil hadis daripada dia. Cuma sanad tu jadi panjang sikit lah. Kita tak terus kepada Sufyan. Tak apalah, dapat hadis tu dapat juga. Kata Imam Ahmad, la yadurruka fi dinika wala fi aqlik. Kamu dapat hadis daripada kawan-kawan kita bukan terus daripada Sufyan, tak memberi mudarat kepada akal dan agama kamu, kerana hadis yang sama. Kemudian kata Imam Ahmad, lakin law fataka amrun hadzal fata akhafu alla tajidahu ila yaumil qiyamah. Akan tetapi kalau kamu terlepas kecerdikan budak ni orang muda kan, kamu kata umur dia sama dengan umur kita ni. Kalau kamu terlepas kebijaksanaan budak muda ni, aku bimbang kamu tak akan jumpa lagi kebijaksanaan seumpama ini sampai hari kiamat. Duduklah majlis dia ni, walaupun dia muda tetapi orang dia hebat, alim. Zaman Imam Syafi'i ni, orang tak macam saya mengajak kat masjid, tuan-tuan tak boleh nak challenge saya kan. Pasal itu zaman sekarang. Imam Syafi'i nak duduk di masjid, mengajar di Masjidil Haram tu, sebelum dia berhak duduk di situ, dia di-challenge oleh para ulama yang berada di bawah. Mereka akan bawa mai permasalahan-permasalahan sehingga dia boleh selesaikan setiap permasalahan, dan kesemua penyelesaian dia diperakui oleh ulama-ulama yang mendengar daripada dia. Semua yang mengiktiraf dia alim tu, orang yang mengiktiraf itu sendiri alim dah. Tuan-tuan faham tak saya? Orang alim yang sanggup duduk di dalam majlis Imam Syafi'i itu siapa dia? Imam Ahmad. Imam menghafal puluhan ribu hadis, sanggup duduk di dalam majlis Imam Ahmad, mengiktiraf ilmu Imam Ahmad. Zaman kita, alim seseorang bukan diukur pada tu. Zaman kita, seseorang itu alim setelah dinobatkan oleh orang-orang yang jahil. Faham? Seorang tu jadi alim setelah orang jahil menobatkan dia sebagai orang alim. Macam mana kita nak tahu dia alim? Kerana yang menobatkan itu jahil. Sekali saya dengar, baru saat tadi dengan kuliah, ada seorang, saya sebutlah kan, tapi guru popular di Malaysia ni, popular sungguh. Saya entah macam mana, pergi dengar, kita skip kan. Dengar dia terang pasal qailulah. Saya saja, kadang-kadang kita dengar ceramah ni, kita nak ambil apa bahan-bahan yang kita boleh ambil manfaat daripada dia. Kerana kita bukan mampu baca semua benda, barangkali dia baca. Dengar dia terang pasal qailulah. Qailulah ni sebutan yang sebenarnya, kalau dia dengar kuliah saya lah kan, tak tahulah, kita tak popular. Kalau dia dengar ni, qailulah, sebutan yang sebenar dia qailulah. Lah di ujung tu bukan ha, ta marbutah. Qailulah, ejaan dia qaf ya, lam waw, lam ta marbutah. Qailulah sebutan dia. Yang penceramah tu perempuan. Dia sebut sebutan yang benarnya qailullah. Dia ada syaddah. Salah, qailullah. Kemudian dia kata qailullah tu maksud dia, qail maksudnya sedikit, betul lah. Qail memang maksud sedikit. Lah tu daripadanya. Bukan. Qailullah tu satu perkataan. Dia bukan sedikit daripadanya. Dia kata qailullah tu membawa maksud sedikit daripadanya. Kerana hujung tu lahu. Qailulahu. Salah lah. Qailulah tu satu perkataan saja. Seperti basmalah. Basmalah merujuk kepada bismillah. Boleh kita kata bas dengan nyama baginya. Boleh faham itu? Tak. Basmalah adalah satu perkataan yang merujuk kepada ucapan bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah merujuk, lah di hujung tu bukan ha, tapi ta marbutah. Kalau kita bunyikan basmalatun ataupun hamdalatun,
Hauqalatun bunyi dia. Qailulatun bunyi dia, bukan qailulahu. Salah. Jadi itu saya kata masalah kita ni hak jadi orang alim tu, kita yang orang dok rasa alim ni yang iktiraf kita alim, orang jahil, itu masalah. Jadi orang yang mengajar ni dia kena hati-hati. Jangan kita rasa macam kita ni alim. Bahaya tu, benda ni boleh kena pada semua orang kalau dia tak jaga-jaga, kepada saya dan kepada ustaz-ustaz lain. Kalau orang ramai mai kuliah kita jangan syok sendiri, kita rasa macam kita ni alim dah. Pasal orang lain ramai dengar kita. Tak semestinya. Kita bukan hidup di zaman salafus salih yang hadir kuliah kita orang-orang alim. Imam Syafi'i boleh kata diri dia alim pasal yang mengiktiraf dia ulama di zaman dia. Boleh duduk di dalam majlis dia. Ulama dahulu tawaduk orang dia. Rendah diri orang dia. Kalau mereka mengiktiraf kealiman seorang, mereka sanggup duduk di dalam majlis dia. Tapi orang sekarang tak ada benda tu. Orang sekarang dia zero tapi orang panggil dia ustaz, dia rasa macam dia alim dah, padahal dia tu tak tahu apa. Tak mau duduk dalam majlis kuliah. Kenapa? Angkuh dan takabur, rasa diri hebat. Itu penyakit yang kena pada orang-orang agama pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan kita, yang penting kita jangan syok sendiri. Kita kena mengaku kita banyak kejahilan. Dalam masa yang sama ketika kita nak mengajar, kita kena terus belajar. Kita kena terus dengar kuliah, dapatkan manfaat daripada dari mana-mana sumber sekali. Maksudnya luaskan pembacaan dan pencarian. Perenggan yang berikutnya, kat mana kita berhenti tadi? Dalam pasal ke mana? Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kita habiskan perenggan tu. Yang mula-mula mengarang sebuah kitab yang khas mengenai itu dan dengan dokumentasi yang lengkap yang beliau kumpulkan dari cara pelaksanaan sahabat itu, yang berdasar pada keadilan, peri kemanusiaan, kasih sayang, rahmat dan karamah, menghormati hak manusia. Saya tak pasti apa kitab yang dimaksudkan, tapi Muhammad Hasan Syaibani banyak kitab. Antara kitab yang ditulis oleh Muhammad Hasan Syaibani ada satu nama kitab sama dengan kitab Imam Malik, iaitu tajuk Muwatta. Ada. Tapi saya tak tahu kitab apa yang dimaksudkan di sini. Ada Muwatta, ada apa Al-Kabir, saya ingat. Banyaklah kitab dia. Maka di dalam kitab beliau ini banyaklah bertemu tafsir, pendapat dan pelaksanaan sahabat-sahabat Rasulullah mengenai urusan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Perenggan yang berikutnya kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan. Tuan-tuan ada soalan, dipersilakan kalau nak tanya. Ada soalan? Tak ada nah? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.